Kehidupan ini perlu seimbang. Ada yang cinta, ada juga benci. Begitulah ibaratnya menggunakan peranti Huawei kerana saya cintakan spesifikasinya, duka citanya saya terpaksa benci kepada perisiannya kerana ia menggunakan HMS. Kenapa? Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video di Amans, yang mana dalam video ini saya akan berkongsi pengalaman penggunaan peranti Huawei P40 Pro Plus dengan HMS sepenuhnya tanpa bergantung kepada GMS. Tapi persoalan yang pertama, bolehkah kita hidup dengan peranti Huawei dengan HMS sepenuhnya tanpa bergantung pada GMS? Jawapannya, boleh. Sebelum itu, bagaimana HMS ni boleh bermula dan kenapa peranti Huawei tak ada Google Play Store, kemas kini Android lambat? Ini adalah kerana pada tahun lepas berlakunya perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan juga China, menyebabkan Huawei tidak boleh lagi berurusan dengan Google. Jadi Huawei terpaksa mengeluarkan alternatif HMS iaitu Huawei Mobile Services sebagai alternatif. Dan apa yang ada dalam HMS ni dan bolehkah HMS ni bersaing dengan Google? Macam saya katakan tadi, boleh. Tetapi HMS ni masih tidak matang dan boleh dikatakan masih lagi bayi di dalam pasaran ini dan buatkan pengalaman penggunaan itu tidak memuaskan. Tetapi itu tidak bermakna kita tidak boleh langsung memakai peranti-peranti Huawei sebab ia masih lagi Android buat masa ini. Jadi sebelum Huawei beralih kepada HarmonyOS iaitu satu platform baru sepenuhnya, inilah masanya ataupun peluang terakhir yang kita boleh berikan kepada Huawei untuk cuba menggunakan peranti mereka dengan HMS yang masih lagi menjalankan Android, kerana anda masih boleh lagi memasang aplikasi Android secara manual melalui side loading ataupun APK. Baiklah, mari saya bandingkan apa yang ada dalam HMS dan GMS. Contohnya yang terbaru adalah Petal Maps, iaitu alternatif kepada Google Maps. Penggunaan Petal Maps ini adalah seakan menggunakan Apple Maps yang mana data-data lokasinya tidak jitu dan tidak tepat berbanding dengan Google Maps ataupun Waze. Ini menyebabkan jika kita ingin pergi masuk kampung-kampung ataupun taman-taman, boleh mudah sesat. Tapi jika masuk ke bandar-bandar besar, tiada masalah. Penggunaan Petal Maps juga agak baik kerana pada hemat saya agak lancar dan agak ringkas. Tetapi disebabkan datanya tidak mencukupi, menyebabkan saya keliru lorong mana ingin masuk dan lorong mana patutnya saya elakkan. Sedangkan saya daripada rumah sewa saya sendiri pun ingin pergi ke pejabat pun boleh sesat jika menggunakan Petal Maps. Padahal saya dah hafal dah jalannya. Tapi sebab saya cuba berikan peluang kepada Huawei ni, jadi saya cuba bergantung pada Petal Maps. Sayang sekali, ini tidak bagus. Seterusnya adalah Petal Search. Petal Search ni adalah satu alternatif aplikasi carian seperti Google Search, tetapi memfokuskan kepada carian APK. Jadi di sinilah di mana anda perlu mempunyai ilmu pengetahuan mengenai Android jika ingin menggunakan peranti Huawei. Kenapa? Petal Search ni adalah platform carian mencari APK yang mana anda perlu muat turun dan anda perlu cari sumber-sumber yang dipercayai untuk mengelakkan daripada muat turun aplikasi-aplikasi yang telah diubah suai ataupun telah berlakunya modifikasi untuk mengelak data-data anda dicuri daripada malware ataupun virus. Jadi dengan ilmu pengetahuan yang asas ni iaitu mengetahui cara memasangkan APK, anda mungkin lebih selamat kerana anda kenal sumbernya dan anda tahu caranya. Tapi perkara ini membuatkan pengalaman penggunaan sesebuah peranti Huawei ini sedikit leceh dan menjengkelkan sebab kalau ada Play Store, kita pergi je Play Store, tekan muat turun aplikasi dan siap. Tapi dengan Petal Search, kita perlu cari aplikasi, cari sumbernya, tekan muat turun, buka file manager, tekan pasang dan baru boleh kita pakai aplikasi itu. Jadi tidak semua orang suka dengan perkara ini. Kemudian kita ada Huawei Docs, iaitu alternatif kepada Google Docs, Sheets dan Slides. Huawei Docs masih lagi boleh membaca file-file yang popular seperti Words, PowerPoint atau juga Excel. Tak ada masalah. Cuma fungsi shootingannya amat terhad. Kemudian kita ada banyak lagi alternatif lain seperti Huawei Video, alternatif kepada Netflix, Huawei Music, alternatif kepada Spotify, Huawei Cloud, alternatif kepada Google Drive dan banyak lagi. Jadi saya telah menggunakan HMS ini 2 minggu dan pada hemat saya tiada langsung perasaan yang agak tertekan ataupun menjengkelkan kerana saya boleh saja hidup dengan Huawei tanpa sebarang masalah. Ini kerana pada hemat saya cuba biasakan diri dengan pengalaman penggunaan baru ini. Menggunakan peranti Huawei dengan HMS ni adalah seperti buat pertama kalinya menggunakan sesebuah peranti yang menjalankan Android. Ketika Android baru saja tiba ke pasaran Malaysia juga, masih tidak banyak pilihan peranti, masih tidak banyak aplikasi dan masih lagi tidak banyak perkara yang kita boleh nikmati dengan seronok. Sebab baru lagi, masih bayi. Ya, boleh katakan HMS ni bayi dan tidak cukup matang lagi. Jadi kalau macam tu, kalau ia tidak cukup matang, siapa sahaja yang sesuai menggunakan peranti Huawei dengan GMS? Yang pertama adalah pengguna iOS yang ingin beralih kepada peranti Android.
Kerana pengguna iOS pasti tidak akan banyak menggunakan perkhidmatan Google seperti pengguna Android gunakan pada peranti mereka. Jadi tidak ada masalah untuk beralih ke peranti ini kerana seperti Apple, Huawei juga banyak memfokuskan kepada aplikasi mereka yang tersendiri. Seterusnya adalah mereka yang ingin menggunakan sebuah peranti yang ringkas dan tidak banyak modifikasi perlu dilakukan. Itu pun dengan syarat anda tahu asas pemasangan APK. Jadi macam saya katakan tadi, sebenarnya menggunakan peranti Huawei dengan HMS tiada masalah. Kenapa masih ramai tidak berani dengan Huawei dan tidak percaya? Mungkin kerana ia masih baru. Kita perlu beri peluang kepada Huawei macam mana kita beri peluang kepada Android. Dan saya sedar ramai yang takut akan peralihan ataupun perubahan baru untuk beralih pada GMS kepada HMS. Anda telah terlampau biasa dengan Android dan Google Mobile Services dan takut untuk mencuba Huawei Mobile Services, sedangkan HMS sudah pun ada alternatif kepada GMS. Huawei Mate 30 Pro 5G adalah peranti Huawei pertama yang saya gunakan tanpa sebarang GMS, dan pada hemat saya, ia adalah sebuah peranti yang menarik. Kamera juga hebat, skrin juga cantik, tapi itulah apakan daya penggunaannya terhad membuatkan saya terpaksa berpindah kepada peranti lain sebab saya adalah seorang pengguna yang advance dan banyak aplikasi yang saya perlukan berada dalam Google Play Store dan tidak boleh memasang secara APK. Oh ya, benda pada penting, sebelum saya lupa, Gmail. Bagaimana untuk kita gunakan Gmail jika tiada GMS pada peranti Huawei? Gmail hanya adalah sebuah email saja. Jadi anda boleh gunakan apa-apa klien email yang ada dalam app galeri ataupun pemasangan secara manual dan log masuk saja akaun Gmail anda. Cuma mungkin beberapa aplikasi akan memberi amaran yang aplikasi ini memerlukan akses kepada Google Play Services untuk ia beroperasi dengan baik. Tetapi amaran itu kadang-kadang hanya keluar sekali saja. Jadi itu mungkin tidak menjadi masalah. Jadi untuk menutup video saya ni, apa yang saya boleh katakan, peranti Huawei tiada masalah pun untuk anda cuba gunakan sebagai peranti harian anda. Kerana anda akan rasa gembira saja dengan prestasinya, binaannya, kualiti skrinnya dan juga paling penting kameranya yang cukup cantik. Cuma macam saya katakan tadi, ini adalah masanya untuk anda cuba menggunakan peranti Huawei terbaru dengan Android. Kerana selepas ini Huawei akan beralih kepada Harmony OS yang mana kemudian akan lagi ada banyak pengehadan penggunaan kerana bila dah Harmony OS, ia bukan lagi Android dan ini bermakna anda tidak boleh lagi buat pemasangan APK. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video aman akan datang. Assalamualaikum.